Okay, so I dah record. Now, so look at your answers. Kita tengok soalan dulu lah. Soalan dan jawapan dulu sekali. So maybe I share jawapan kat sini sekejap soalan ni dekat sini. I buka dulu file dia. Excellent. Sekejap ya. So can you see my question here? Nampak tak? Nampak. Okay. So this is the question for March 2017. Alright, so kita akan tengok soalan 4A dulu. Multiple choice question. Alright, now let's look at the questions. So you have 10 multiple choice questions in there. Alright, so number 1. Need the accounting information as a guidance in planning, organizing, controlling, and analyzing the operation of the business. So the answer should be C lah. Alright, managers need the accounting information as guidance in planning, organizing, and controlling and analyzing. Okay, so jawapannya adalah C. Alright. Next one, which of the following statement does not describe the limited companies? So the answer, kawan dah pun masuk. Okay, so which of the following statement does not describe limited companies? Capital contributed by shareholders, managed and controlled by board of directors, distribution of profit, no legal obligation to keep the books and prepared accounts. So the answer adalah B. Okay. Next one, the process of accounting can be described as, kita punya process accounting will be as yang mana? Recording, summarizing, interpreting, classify, record, classify, summarize, interpret, classify, record, summarize, interpret, or interpret, record, classify, summarize. I think the answer is C. Classifying, recording, summarizing, and interpreting. Okay, jawapan empat adalah C. Kemudian number 4, which of the following grouping is correct? Internal, manager, creditor, salah lah. Creditor adalah external. Internal, manager, employees, owner. Ini lah betul, B. Okay, sebab C apa? C external, investor, government, employee. No, employee adalah internal. Next, D, owner, creditor, manager. Manager and owner will be internal, so bukan external. So jawapan yang paling tepat adalah B lah, bond. Okay, next, number 5. The following statements are advantages of partnership except no legal obligation to keep the books, easy to establish, losses will be shared by partners, liability is limited. Apa jawapan dia? Jawapan dia D. B. Liability is limited. D. Ada jawapan lain? D. I think the best answer is D. Don't D. Okay.
Next, number 6. Which of the following is considered as non-current asset? Non-current asset, number 1, number 2, and number 4. So 1, 2, 4. So the answer will be B lah, boy. Okay. Number 7, Bersamaju Enterprise bought a furniture on credit from Rahmat. What are the effect of these transactions? So furniture is an asset. So since you purchase from Rahmat, so it's a liability. So means your asset and liability increase. A. Okay, jawapannya adalah A. Apple. Okay, next. Once the source documents are analyzed, the information are recorded first to journals which are also called books of fund entry. Which of the following is not part of the books of fund entry? The cash receipt journal, yes. Journal, yes. Written artwork journal, also yes. So yang paling tepat adalah petty cash book. So petty cash book ni bahagian daripada journal juga, tapi dia bukan prime lah, dia secondary entry. Because you dah ada cash payment and cash receipt, jadi itu pun dah cukup memadai, tak perlu ada petty cash book lagi sebenarnya, sebab jawapan paling tepat adalah B. Okay, next, number 9. Urhila, the owner of Sedap, bought a furniture for 100,000 in 2015. The depreciation rate is 20% per annum based on reducing balance method on yearly basis. So what is the depreciation value of the furniture for the accounting year ended 31 December 2016? So berapa agaknya depreciation rate untuk 2016? So since dia menggunakan reducing balance method kan, okay, dia pakai reducing balance method, so means that untuk depreciation 2015, it will be 400,000. Okay. Times. Oh, kenapa I okay. $400,000 kali dengan 20% lah. Okay. So that is for the first year. So you akan dapat berapa tu? 400,000, 20%, 80,000 kot. Kan? 80,000. So ini adalah depreciation pada tahun 2015. So dia nak depreciation pada tahun 2016. Okay. So the depreciation for 2016 will be 400,000. Okay. Tolak 80,000, which is the accumulated depreciation that year. And then baru dengan times 20%. Betul? Berapa dia dapat tu? 360. 64,000. 60? 4,000. 64,000. 64,000 kan? Jawapan dia. 64,000. So jawapan dia B lah. Okay. So this is how we calculate it. Alright. So kita kena calculate depreciation for 2015 dulu, baru kita boleh dapat depreciation for 2016. Kenapa? Sebab method yang digunakan adalah reducing balance. Kalau straight line tak ada masalah. But since we are using reducing balance method, sebabnya kita kena calculate depreciation tahun 2015, baru boleh calculate 2016. Okay. Kemudian number 10. So what is the effect of accrued expenses on statement of financial position? Accrued expenses ni kat mana letak dia? Kita kena tahu lah, ingat tak I punya table yang I bagi tu. Alright, so what should be the effect of financial of accrued expenses in your statement of financial position? Kat mana kita nak letak ni? Kita akan letak dalam liability, betul? Current liability, betul. Current liability. So it will increase your current liability lah. Yes. The answer is C.
Okay. So that will be your answer. Alright, ada dapat 10/10? Tak. Ada ke yang dapat? Tak ada. Dapat 8. Tak ada. 9/10 tak ada. 6 sir. Saya. Saya 9. 8 aja. Paling tinggi 8. 9. Ada 9. Good. Okay. Right. So hopefully lepas ni kita target full mark lah kat sini. Okay. Next kita pergi pada bahagian B. Okay, question 1. Alright, now let's look. So Amira and Afika opened a bakery shop in their hometown, Jerantud, on 1st April 2015. They assume that the business will continue to operate in the foreseeable future. So both Amira and Afika do not have much knowledge in accounting. So Amira's practice of recording for sale is when cash is received. Okay, tengok situ Saya beritahu dah. The same goes with purchases, as it will only be recorded when cash is paid to the supplier. In addition, during this financial year, Amira had decided to change the business policy in calculating depreciation for non-current asset from declining balance method to straight line method. Now, declining balance ni sama lah macam reducing balance. Okay. Next, the change was made without any proper justification. Okay. Then you have the business record as at 31st March 2017. You can see lah. Ada banyak kat situ daripada capital sampailah ke fixed deposit. Okay. Next, dia kata apa requirement, explain any two accounting concept related to the business. So, you boleh bagi mana-mana saja accounting concept yang you nampak kat sini. Okay, so salah satunya yang kita boleh nampak adalah going concern. Betul? Because dia ada ayat ni. Will continue to operate in the possible future. Itu adalah keyword lah. Okay, so salah satu accounting concept ni adalah going concern. Kita tulis short form je lah, going concern concept. Okay, so dia minta you explain ya, dia bukan minta you identify sahaja. So meaning to see, you can identify and explain. What we mean by going concern concept? So going concern concept kita tahu itu adalah di mana when the business assume that the business will continue to operate, to continue its operation in the next possible future. So kena explain sedikit. So, jangan you identify going concern, full stop, tak boleh. So dia kena going concern. So what do you mean by going concern? Because the question asks you to explain, request you or require you to explain. Okay. Then apa satu lagi? Consistency. Okay. Jadi kita nampak dia melanggar konsep konsistensi kat sini. Kat mana? Kat sinilah dia kata decided to change the business policy. Dia nak tukar business policy dia. Tapi dia kata apa? The change was made without proper justification. Tanpa sebab-sebab yang munasabah. Okay. Kita betul kat sini lah. Consistency. Okay. So then you explain lah what do you mean by consistency and how can you relate with the situation. So bila you explain, relate dengan cerita dalam perenggan yang you ada ni. Kan? Kalau dia cerita pasal going concern concept, okay, ceritalah, okay, for Amira and Afika, okay, they comply with this concept because they assume that their business will continue to operate in the possible future. Full stop. So lengkaplah jawapan you. Kemudian dia kata consistency. So what do you mean by consistency? Bagi sedikit cerita consistency and then apa kaitannya dengan Amira dan Afika? Kat mana kaitan consistency ni dalam perniagaan mereka? You boleh cakap lah. Okay. So in the paragraph, Amira and Afika had breached the concept of consistency because they changed the business policy in calculating the depreciation without any proper justification. Full stop. So lengkap, dapatlah 5 markah. Okay, jawapan tu kena betul-betul lengkap. Right. Kemudian B, identify any two revenues and two expenses and their amount from the record above. Okay, so hati-hati dengan soalan ni. First dia kata apa? Dia nak identify. So you need to identify any revenue and expenses. So you nampak kat sini. Mana revenue ni lah? Sales revenue. Okay, purchases, expenses. Rental of shop lot, this is expenses. What else? Salary also expenses. So dia nak dua je kan. Kemudian apa lagi?
commission received. Okay, ini revenue. Right, so done. And then dia kata apa? And their amount. Meaning to say, bukan saja dia nak you identify, tapi juga dia perlukan amount. Maksudnya kalau you bagi identify, maksudnya if you bagi revenue, sale, commission received, full stop. Expenses, purchases and rental, full stop. Then you dapat half mark sajalah. Separuh markah sahaja, dapat 2 markah saja. Because you tak bagi amount. Kalau dia tak minta amount, jadi you kena bagi amount sekali. Mana amount dia ada dalam ni, ambil je. Okey, totalkanlah siap-siap. Okey, sales dengan commission berapa total dia, purchases, rental, salary berapa total dia. Okey, so bagi kena lengkap. So check jawapan you. Alright, betul tak? Ada tak ada revenues and expenses ni dalam senarai you? Okey. Kemudian list the business asset, liabilities, on equity and their amount. Again, so dia minta you list down the component of asset, liability and equity and the amount on the record table. So tengoklah kat sini. Kat mana satu, yang mana satu asset, yang mana satu liability, yang mana on equity. Kalau kita nampak kat sini, capital ini adalah owner's equity. Betul. Okey, kemudian loans, liability. Oven and bakery ini adalah asset. Cash in hand also asset. Inventory also asset. Cash at bank again asset. Okay, ada lagi? Fixed deposit. Fixed deposit also asset. Ada lagi tak? Ada lagi? Tak ada. Oh, kalau you perasan, okay, don't forget. Tengok kawasan dia ni. Kalau you tengok dalam trial balance dia ni, cash at bank dia bukan kat sebelah debit tapi sebelah kredit. So bila cash at bank dekat sebelah kredit, maksudnya ini kita panggil sebagai bank overdraft. Overdraft. So bila bank overdraft, dia bukan asset lah, dia adalah liability. Kita tengok juga dekat kawasan dia punya amount ni. Okay, so katakanlah. So cash at bank will be liability sebabkan dia adalah sebelah kredit, dia adalah liability. So, maksudnya kita ada satu owner's equity which is capital. Dua item adalah liability. Number one adalah loan from Agro Bank and then number two will be cash at bank and the rest are under asset. Okay, so you identify, listkan dia, pecahkan dia ikut kumpulan, tulislah kumpulan. Okay, asset apa, liability apa, owner's equity apa, letak amount dia together dengan total. Totalkan siap-siap. Okay, contohnya macam asset you ada apa? Ada oven saya ada 25,000 and then you ada cash in hand 20,000, you ada inventory 15,000 and you ada fixed deposit in BINB 5,000. So in total semua tu berapa tu? Campurkan 75 campur 20 campur 15 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 110 campur 5, 115,000. Betul? Asset you adalah 115,000. Okay. Then you punya loan ada dua tadi, 47,000 and 8,000. So total up you akan dapat berapa tu? 55,000. Liability kan? 55,000. Honest equity satu saja 60,000. That's all. Salah dapatlah. Okay. Dapat? Any question so far untuk soalan satu? Ada soalan? Any question class? I think some of you ada hantar dekat I soalan ni. Masa dululah, masa awal-awal minggu dulu kan kita habis ni. Kan I suruh you buat latihan hantar kan untuk soalan satu ni. Ada yang hantar. So I ingat lagi. Some of you bagi list of the asset liability owner security je without the amount. So bila tak ada amount, dia akan perasan maka dia tak penuh. Dia tak dapat 8. Dia mungkin akan dapat 4 aja kot. 4 ke 6 ke tengoklah. Banyak mana jawapan dia betul. Ada tak siapa-siapa yang dia buat juga masa March 2017 ni soalan ni. Tu dia hantar pada I. Soalan 1 dan soalan 2 je lah kan. Soalan 2 kan effects. Dia hantar 4 markah dia tak penuh. Sebab apa tak penuh? Sebab itulah saya macam kata tadi. Macam A ni tadi dia cuma identify. Tapi bila explain dia tak explain betul-betul. So markah tak penuh. B1 dia just identify tanpa amount. So markah pun tak dapat penuh. Sama juga dengan B2. Dia just identify pada distance sana dia tapi tanpa amount. Pun tak penuh juga markah. Okay.
Alright. Alright. Any questions? Ada soalan nak tanya? Saya nak tanya, Yes. untuk soalan yang A tu kan, kalau kita macam cadangkan dekat dia yang macam this business macam konsisten kan. Ha. Lepas tu saya cakap this business should consistent on using the same method within one accounting period and from one accounting period to another. Boleh ke? Boleh, boleh. Boleh juga. Maksudnya itu adalah you punya explanation. Diterima. Lah. Boleh, boleh diterima. Boleh. Ha. Okay. Sebab you berkait dengan cerita dia tadi kan. So you nak katakan okay, company apa perniagaan ini tidak konsisten sebab dia change tadi kan. Cuma cara you explain tu berbeza lah dengan contoh yang I bagi tadi. Boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, lagi? Ada lagi? Saya nak tanya, Yes. yang B1 dengan B2 tu kan dia suruh tulis dia amount sekali kan? Betul. So kita kena totalkan sekali ke? Totalkan kan? Okay, terima kasih. Right. Totalkan sekali. Untuk B1, B2 tu sekalikan, totalkan. Okay. Right. Lagi soalan lagi? Untuk soalan 1 ada? Any question? Ada? Okay, kita proceed kepada soalan 2. Facts lah. Okay, now let's look. So question 2, MV Food Enterprise is a business supplying fresh and frozen seafood to all kind of restaurants in Kota Baru. To the following transactions related to the business transaction of MV Frozen Food Enterprise for the month of February 2017. So you ada transaksi daripada 2 hingga 20 hari bulan. And then requirement A, identify the effects increase or decrease to asset, expenses, capital, revenue and liability, and state the journal entries, debit or credit of the above transaction using the following format. Okay, dah. So, dia nampak kat situ lah. Dia dah bagi transaction. So kita akan tengok macam mana nak letak dia punya effect. So maybe I kena buka satu word code untuk supaya kita lebih mudah. Sebab kalau I nak conteng atas soalan ni tak muat. Sekejap ni. Ada soalan kan? Ada soalan tak? Payahlah I tunjuk ni. Ada soalan tak? Tak. Question. Tak ada soalan? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Okey, tak apalah. I biar tu juga yang tu. So, I tunjukkan dia punya ni. Apa nama? Sekejap ni. Sebab I nak tunjukkan table effect ni. Okay, sekejap. I share. Sekejap ni. I buka terus. I dah buka Microsoft Word. Dan I boleh tulis kat atas ni. Okay. Boleh nampak ke? Saya punya Microsoft Word ni. Boleh nampak? Nampak. Okay, good. Okay. So, kita tengok dia punya effects. Untuk 2 hari bulan. 2. Okay, so question number 2 kan? Question number 2, alright. So, kita nak tengok dia punya effects. And then the journal. Sekalikan lah. I buat sekali terus journal lah. Okay. Right. So untuk 2 harian 2, journal ni apa? Ceritanya apa transaction dia? Owner brought in motor vehicle amounting 65,000 into the business. Okay, owner brought in motor vehicles amounting 65,000 into the business. So dia bawa masuk aset berbentuk motor vehicle ke dalam perniagaan dia bernilai RM65,000. So meaning to say apa efek dia? Yang pertama adalah dia punya capital. So capital will
increase. Kemudian apa yang dia bawa masuk? Dia bawa masuk motor vehicle. So motor vehicle adalah asset. So, asset will increase. Aset apa? Aset motor vehicle lah. Okay, will increase. Okay, so terus ke pergi journal. Apa nak debit, apa nak kredit. So, kita dah belajar kan sebelum ni. Maybe ada yang dah terlupa. Okay, I tulislah atas ni. Ingat tak kita punya key account ni? Ni nak naikkan aset, naikkan expenses, apa lagi? Turunkan, turunkan liability. What else? Sebelah debit. Apa lagi? Turunkan liability, turunkan Equity permit. betul. Okay, and then satu lagi. Turunkan revenue kan? Okay, sebelah kredit pula. Naikkan revenue. Naikkan liability. Naikkan capital. Turunkan asset. Turunkan expenses. Okay, so ini adalah kita punya indicator ataupun kita punya nota lah. Nota kaki. Okay, so kita akan berbantukan kepada mana hilang motor vehicle. Okay, so nak naikkan capital. So nampak kat sini lah, capital naik. So credit, so kita akan credit capital. Dan kita akan debit motor vehicle sebab aset kita naik kan. I tahu ramai lagi yang masih lemah ni. So siapa yang rasa dia betul-betul lemah kat sini, okay, stay focus with me ya. Kalau ada yang tak faham tu tanya dia. Stop aja I. Jadi kita akan bincangkan. Okey, kemudian 6/2. 6/2 purchase goods worth 5,000 on credit. Okey. From Nosy Enterprise. So dia beli bahan niaga dia. Okey, 5,000 on credit from Nosy. Okey, so maksudnya itu apa? Itu adalah expenses. That means that your expenses will increase. Expenses purchase lah, kan? Okay, will increase and then since dia beli secara hutang, that means that liability apa? Payable. Okay, increase. Okay, next, apa debit, apa credit? Kita tengok. Expenses increase tadi sebelah debit ya. So will be purchases lah. Jangan tulis expenses saja, tulis purchases. You dah buat, you all dah buat ni kan? Dah buat assignment kan? Sepatutnya yang lebih mahal rasa tak nampak lagi. So sekarang ni dah buat assignment, dah tengok semua bagus-bagus lah assignment semua, okay. Alright, so dah boleh dah buat. So next, liability increase. So sebelah credit. So nak tulis payable saja boleh. Nak tulis nosy tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, dua-dua jawapan boleh diterima. Okay, next 7/2. Boleh faham ya? 6/2 ni boleh faham? Boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Okay, next. Boleh. Okay, 7/2. Okay, thank you. Now, 7 February, sold goods to Suhaimi on credit. So, dia jual kepada Suhaimi dengan kredit. Maksudnya Suhaimi ni adalah pelanggan dia. Okay, so berlaku selling activity kat sini. So, bila berlaku selling activity, meaning to say dia ada kaitan dengan kita punya revenue ataupun income. So, revenue apa? Sales lah. Bila kita berlaku jualan, jualan akan meningkat. Okay, kemudian kita jual kepada customer kita, Suhaimi. Hutang itu akan menyebabkan pesat kepada aset berbentuk receivable. Dia akan meningkat. So what will be the debit and credit? So first tadi nak naikkan sales, revenue. So naikkan revenue sebelah credit. So sales. Debit dia apa? So debit adalah receivable. So dia punya kata tips dia, bila kita nak jawab soalan effect in general ni, so bila mana you dah buat effect, you terus buat debit credit. Maksudnya macam you isi tempat kosong lah.
Debit kredit. Sebab dia mesti ada debit, dia mesti ada kredit. Faham tak? So maksudnya you isilah dulu mana yang you tahu. So means that macam tadi kan, apa I buat masa 7 bulan 2 ni, so I ada tempat effect. You perasan tak? I baca yang atas dulu, revenue sales increase. I isi sales dulu sebelah kredit. Maksudnya yang satu lagi for sure sebelah debit. Understand? Okay. Ada student I tengok masa dia hantar, yang mana-mana yang atas semua sebelah debit. Faham tak? Mana-mana yang dia buat contohnya macam ni kan, capital increase, asset decrease. Asset increase. So the debit capital, the credit motor vehicle. Yang ni pun sama. The debit purchase, credit payable. Okey lah, dia betul. Tapi yang lain-lain ni, apa-apa saja yang dia tulis dulu sebelah atas, yang ni kan capital, expense, revenue ni, semua dia debit kan. Maksudnya dia tak faham lah. Dia ingat mana yang dia tulis dulu itulah debit. Salah. Okey, bukan mana yang you tulis dulu, you tulis kemudian yang akan menentukan apa akaun yang kena debit dan kredit. Tetapi anak panah ini yang akan membantu. Akaun apa yang nak debit, akaun apa yang nak kredit. Okay, so always beware on that. Okay, hati-hati kat situ. Okay, next 9. Suhaimi return defective goods amounting to 1,800 ringgit. Okay, so tadi you jual dengan Suhaimi. Kemudian Suhaimi tu pulang balik. So bila pulang balik, I pernah cerita kan sebelum ni, I buat gambar rajah tu. Ingat kan? Yang kata tengah-tengah tu adalah perniagaan. Sebelah kanan adalah customer. Sebelah kiri adalah payable, betul kan? Jadi apa-apa saja yang keluar ke customer, bila dia patah balik, means that the transactions tu akan reverse back, lawan balik. So macam dalam kes 9 hari bulan 2 ni, original entry dia kat mana? Asal dia adalah daripada 7 hari bulan ni kan? Sebab you jual kepada Suhaimi tadi, 7 hari bulan 2. So 9 hari bulan 2, Suhaimi pulang balik. Jadi apa efek dia? So efek dia, apa saja yang naik dekat 7 bulan 2 ni akan turun lah. Okay. So revenue, sales will decrease and your asset, receivable also will decrease. Okay, so same goes to dia punya journal. Cuma bila berlakunya pemulangan jualan, you tak boleh debit sales account. Okay, account apa yang kena debit kan? Account apa? Account apa nak kena debit ni? Return inward. Yes. Again? Return inward. Bukan. Return return inward. Betul. So kita akan gunakan account return inward ataupun sales return. Okay. Dua-dua boleh. Okay, kredit dia apa? Kredit Account masih receivable. receivable. Tu kena hati-hati kat situ lah. Jangan debit sales ya. Debit return. Ataupun debit sales return pun boleh juga. Okay. Kemudian 11. 11 hari bulan. So issue a check maksudnya kita nak bayar hutang kepada Nozi lah. Nozi ni siapa? Nozi ni kita punya payable tadi. Tengok balik transaksi pada 6 hari bulan. So dia adalah payable kita. So bila kita nak bayar hutang pada dia, okay, so first of all kita pakai apa? Check. So check I dah kata dia adalah bank. So bank adalah sebahagian daripada you punya asset. So efeknya adalah pada asset bank you. Dia akan menurun lah kalau you guna pakai duit check. Satu. Yang kedua, you nak bayar pada siapa? You bayar kepada Nozi. Nozi ni siapa? Nozi ni payable. Jadi secara logiknya, bila kita bayar hutang kita akan menurun. So liability payable, did you notice that? I'm asking the same the question to myself. I tanya daripada diri I. Oh, issue check. Check ni apa? Check ni bank. Bank ni apa? Bank ni asset. Jadi bila kita bayar, apa akan jadi pada bank? Bank akan turun. Bayar kepada siapa? Oh, bayar kepada Nozi. Nozi ni siapa? Nozi ni payable. Kalau logik ni kita bayar hutang, apa akan jadi pada hutang kita? Hutang kita akan menurun. Understand? Nampak tak macam mana I menjawab? Sekarang ni I meletakkan situasi I dalam diri you. I'm try to put myself in your situation, in your shoes. You need to see bila I menjawab, I imagine I adalah student. So bila I student, ini adalah soalan-soalan yang biasa I akan tanya pada diri I sendiri bila I nak menjawab. Macam mana kita? So same goes to you. So bila you nak selesaikan soalan effect and journal ni, begitu juga. Sama. Trust me, if you keep on asking the question to yourself, you tahu, oh ni bayar apa, oh ni buat apa, ini
Kepada siapa bayar? Oh, dapat duit daripada siapa? So soalan-soalan ni akan membantu kita untuk menjawab. Understand? Alright? Kemudian terus masuk debit kredit. Buat macam tu. So apa nak debit, apa nak kredit. Okay, so kita nampak ada aset bank nak turun. So aset turun, kita kena kredit. So proportion lah kreditnya sebelah. Banknya adalah sebelah kredit. So debitnya apa? Debitnya adalah payable, NOSI. Faham? Okay, boleh? Boleh ya? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Boleh. Class, any question? Boleh? Okay, good. Next, 15/2. Tak. Okay, 15/2, purchase a computer. Ada soalan nak tanya ke? Tak ada. Tak ada, okay. So, purchase a computer worth 5,000 from Galaxy. Paid 1,000 by check immediately. Okay, so kat sini kita nampak, alright, dia nak beli aset. Okay, komputer kan? Kita dia dulu, aset, komputer. So, dia bila beli aset komputer, so aset dia akan meningkat lah. Okay, berapa amount dia? 5,000. Tapi berapa yang dia bayar? Dia cuma bayar 1,000 saja. Jadi dia bayar pakai apa? Pakai cek. Jadi akan bagi kesan kepada aset bank. Turun. Amount komputer tu berapa? 5,000. Bayar 1,000. Lagi 4,000 dia buat apa? Dia tak cakap apa-apa. Maksudnya dia berhutang. So itu akan meningkatkan dia punya liability. Walaupun purchase a computer on credit. Tetapi you tahu daripada mana? Daripada ayat yang terakhir tu. And paid 1,000 by check immediately. So daripada total computer tu, that's why dia bagi amount. Kan? Dia pasal dia bagi amount, so dia bagi clue kepada student yang mana bakinya dia bayar kemudian. So bila sesuatu yang kita akan bayar kemudian, means kita berhutang lah. Alright? So kita nampak ada 3 efek kat sini, maksudnya ada 3 debit ataupun kredit. Okay. Mana-mana lah, mungkin 1 debit, 1 kredit, 2 debit, 1 kredit. Kita tengok. Okay, first, you ada aset komputer increase. So aset you naik, dan debit lah. Debit komputer. Okay. So apa yang akan kredit? Okay, so asset bank decrease. So you akan kredit punya bank. Yang satu lagi liability you nak tulis payable sahaja. Boleh, nak tulis Galaxy komputer pun boleh. Tak ada masalah. Okay, dapat tak 15/2 ni? Boleh dapat? Boleh faham? Check ya jawapan you sambil kita buat ni, you check lah jawapan you tu. Okay, so next 16/2. Last one, paid 1,200 ringgit cash to TNB for electricity expenses. Okay, ask yourself, dia bayar apa electricity? Electricity tu apa? Expenses. Okay, tulis expenses. Okay. Expenses, electricity. Ni bila kita bayar, meningkatlah perbelanjaan kita. So bayar pakai apa ya? Oh, pakai cash. Cash ni apa? Asset. Okay, asset. Okay, so bila kita bayar dengan guna duit kita, apa jadi pada duit kita? Duit tinggal sikit. Macam tu, nampak? So ask yourself that kind of question. Nampak macam apa-apa rasa tanya tu. Tapi that's how we solve the solution. Bila kita nak find the solution, begitu. Memang begitu. Memang salah ajar student begitu. Okay, kecuali you ada cara lain lah. Itu terpulang pada you lah. Okay, so apa you nak debit, apa you nak credit. Next, kita nampak expenses increase. So kita akan debit your expenses, electricity. Okay, and then your okay. So macam mana kita nak marking ni? So setiap satu tu dia ada tick kat situ. So dia ada setengah markah lah. Kalau kita tengok daripada atas tadi. Okay. Ini, oops. Sir, Ya. kalau contoh kan jawapan dia aset komputer tapi saya letak aset je, tak dapat markah Dekat ke? mana? Dekat Contohnya mana? General dekat efek. Okey, tak ada masalah. Oh, Tak ada masalah. Tapi Maknanya- jangan buat kat general. oh. Dekat general jangan buat macam tu.
Oh, okay. Okay, good question there. So I boleh buat remind daripada you balik. Now, untuk effect ini, okay, jawapan yang macam belakang ni kan, purchases, I guna kawan lain lah. Purchases, kau pula. Call view, enggak sikit. Payable, apa lagi? Sales, receivable, motor vehicle. Okay, yang ini tak tulis tak ada masalah. Untuk effect ya, untuk effect sahaja. Belakang-belakang ni yang I underline warna biru ni, okay, this one tak tulis is okay. Yang penting ada expenses yang depan-depan ni kena ada. Right, yang depan-depan tu kena ada. Yang I underline warna blue colour ni nak letak boleh, tak letak pun takkan dipotong markah. Okay, faham? Alright, itu untuk effect. Tapi kenapa I letak juga? Kenapa serletak juga? Actually I pernah cakap sebelum ni. Kenapa I letak? Sebab ini akan membantu I untuk jawab journal nanti. So tak adalah I tertulis debit expenses, credit liability. Salah dah. Okay, so bila masuk journal, you must be specific. Debit expenses. Expenses apa? Purchases. Credit liability. Liability apa? Payable. So jangan tulis liability dekat dalam journal. Jangan tulis asset dekat dalam journal. Kecuali capital. Kalau pasal capital, effect ada, journal ada. Itu tak ada masalah. Because capital ni dia special case. Okay, capital dia special case. Yang lain-lain, asset, expenses, liability, income and so on tu, kalau dalam effect nak tulis expenses, liability, revenue, asset saja boleh. Tapi bila masuk journal, you must be specific. Alright, so itu dia punya tips dia. So setiap satu tu ada markah lah. Satu tik. Bila kita menggunakan banyak Windows ni, dia jadi slow. Satu tik. Okay, semua ni ada satu tik. So berapa tu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buat sikit. 12, 14, 16, 18, 20. 20. Buat sikit. 20. 23, 26, 28, 30. So ada 30 ticks. Betul? Kan ada 30 ticks. So 30 ticks kali kan. So begitulah. Understand? Boleh dapat? Boleh. Boleh dapat for question number 2. Ada soalan nak tanya? Any questions so far class? Ada? Okay. Next question dia minta apa? Identify the appropriate books of prime entry to record the transaction dated from 2nd to 11 February. Okay. Daripada 2 ke 11 Februari sahaja. Dia nak tahu jenis apa nak pakai. Jenis apa nak pakai tu untuk 2 hari bulan agak-agak ni. Saya tulis kat sini lah jawapan dia. So nanti you all buat kat jawapan. Okay. So untuk apa nama? Transaksi 2 hari bulan 2. Jenis apa nak pakai ni? Brought in motor vehicle into the business. Agak-agaknya dah buat assignment mesti dah tahu dah. Nak pakai jenis apa ni? Kelas? General. General. Very good. Okay, next. 6 hari bulan 2. Purchase goods on credit. Purchases. Purchases journal. Very good. Tulis penuh ya, purchase journal. Jangan tulis purchases je. Okay. 7. Sold goods on credit to your customer. Sales journal. Sales journal. Done. Okay, next. 9. Return by your receivable. Return inward. Return inward journal. Very good. Okay, last one. Pay your Cash. payable by check. Cash payments. Cash? Journal. Cash payment journal. Cash payment journal. Okay.
Okey, so kalau semua jawab betul, setiap satu tu satu markah. Okey, so ni satu tik. Satu tik, ni satu tik, satu tik. Dan yang atas pun satu tik. So dapatlah 5 markah kat situ. So markah ada 5 kan? So 5 marks. Okey, so kat sini 5. Okey. Next, B2. B2 apa? Explain briefly the use of books of prime entry listed below. Journal, sales journal, written inward, cash receipt and cash payment. This one sepatutnya tak jadi masalah kalau kita dah tahu dah kan apa fungsi-fungsi kesemua journal ini. Contohnya macam journal nak buat apa? To record sale or purchase of non-current asset on credit kan. And then apa? Withdrawal of goods, adjustment, correction of any errors. Okay, so that will be the uses of journal. Untuk sales journal apa? Sales journal to record credit sales. Betul. Kemudian written inward to record goods written by customer ke payable? Written inward. Customer. Customer. To record transaction of goods written by customer. Okay, next cash receipt to record cash received from any sources lah, either cash ke or by bank ke. Okay, cash payment to record cash outflow or cash payment from business for any purpose. Okay, so that will be the answer. So setiap satu tu satu markah, jadi jawapannya total mark dia adalah 5 markah. So settle untuk soalan nombor 2. Right. Dapat? Ada yang dapat full mark? Ada yang dapat full mark ke? Dapat. Tak ada. Dapat? Okey, so baguslah kalau dapat. Right. Kalau yang tak dapat tu check balik kat mana salah tu kan. Selalunya kat effect ni lah. Mungkin tersalah ataupun journal tadi ke salah, so boleh betulkan. Okey, next kita pergi ke soalan 3. Soalan 3. So I tutup this one dulu. I buka satu. Okey, so soalan 3 ya. Question 3. Okay. So look at your question 3. Question 3 is your SOPL and SOFP. Okay. So you are the company or business name K-Ram. Betul kan? K-Ram Enterprise specializes in selling kitchenware in Batu Buruk. So the following balances are extracted from their books for the year ended 31 December 2016. Maybe I kena I kata snapshot kot sekejap ni. I stop sharing sekejap, bagi I snapshot soalan ni letak dalam Word terus macam yang I buat dalam soalan sebelum ni lah. Sekejap. Tarik balik soalan tadi. Ada yang dapat balance SOFP dia? Ada? Alia, you ada hantar pada I kan? I tak sempat download lagi you punya. Balance tak you punya? Tak balance eh? Tak balance? Enggak. Tak. Kita tengok jawapan Alia lah. Alah, Okay, sir. boleh. Allah bila. Jangan malu. Okey, sekejap I buka soalan ni. I nak snapshot. Kenapa dah lambat sangat komputer I nak kena upgrade, nak kena iMac ni. Belanjalah I satu iMac. Buat sedekah amal jariah sikit. Azim kaya. Bukan. Azim kaya. Alia kata nanti Karam masuk kampus dia nak belanja semua orang Starbucks. Kau menipu. Kau yang kata kau nak belanja. Dia kata kalau boleh satu kampus. Dia kata kalau boleh. Kita dah deal kan Azim. That one kan ada screenshot. Benda tu kan ada screenshot. Betul sir. Dia kata, Alia kata kalau boleh dia nak belanja satu kampus. Kau ni memang fitnah nombor 1 .
Okay, kita tengok soalan sekejap I snapshot soalan tu masuk dalam Word. So that kita boleh tengok lah. Susah lah nak buka dia banyak-banyak. Computer ID jadi slow ni buat ni. Okay, sekejap. So I copy snapshot dulu. Okay. So I letak dalam Word sekejap kelas. I edit dulu ID ni. Okay. Tanda ada additional information. Oh, dia tak nak. Oh my god. Sekejap kelas. So, sikit lagi. Sekejap Sikit lagi. Alright, so I dah transfer ke Word. So I akan share Word tu dengan you. Sekejap. Okay. Boleh dapat? Nampak tak? Sikit dulu. Boleh tak awak nampak? Belum. Belum. Oh, belum lagi. Dah. Dah. Boleh nampak tak? Ke I nak kena besarkan sikit? Okay. Alright. So itu adalah dia punya try balance. So what you can see, so that will be the try balance for K-Hub Enterprise. Okay, so you ada capital and so on. Banyaklah. Okay, kalau tengok satu persatu. Ada trade receivable and payable. Okay, and then you ada opening stock here. Ada returns. So dia tak bagi tahu ni return inward atau outward. So you kena tahulah debit tu apa, credit tu apa. Discount pun sama. Dia bagi debit and credit. Dia tak identify. Discount allowed yang mana, discount received yang mana. But we need to know. So debit discount apa, credit discount apa. Okay, kemudian dia ada bagi allowance for doubtful debt. Alright, and then down there you tengok ada interest on fixed deposit and accumulated depreciation. Okay, good. And then the additional information yang pertama, dia ada closing stock kat situ, closing inventory. Okay. Inventory as at 31st December was valued at 33,220. And then loan from Maju Bank was taken on 1st July 2016. No interest has been paid on this loan at the end of the accounting period. Okay. Kemudian your next additional information, the depreciation is to provided as follow. So dia dah bagi tahu kat situ method apa nak pakai. Shop premises 10% on straight line, features and fitting 10% on straight line, motor vehicle 15% on straight line method. Right, feature fitting 10% on the reducing balance. Sorry. Features and fitting 10% on the reducing balance method. Next, adjustment on accruals and prepayments. So you ada accruals and on salary and wages, interest on fixed deposit, water and electricity.
whereby for prepayments you have insurance on purchase of goods and stationery. And then number 5, included in the repair and maintenance is an amount of 450 paid for repairing owner's private car. Kat situ. Lain sikit ayat dia. Next, number 6, one of the customers was declared bankrupt and 420 was to be written off. In addition, it is a policy of the company to provide 6% allowance for doubtful debts on the net trade receivables. Okay, so clear dekat situ lah. So dia ada 6 saja additional information. Okay, so first of all, apa kita nak buat? So macam mana kita nak buat dan macam mana kita nak mulakan? So I pernah tunjuk sebelum ni. Okay, so first kita settlekan additional information ni dulu. Okay, settlekan additional information. Okay, kita pergi ke sebelah bawah. Bawah sini lah kot. Start dari sini. So number 1. Tadi adalah you punya additional information number 1. Maybe your closing stock kan. So closing stock tak ada masalah tak ada masalah lah. So your closing inventory tadi amount 33220. Okay, ni tak ada masalah sangat because kita dah tahu this amount kita akan hantar ke dalam SOPL dan SOFP. Okay, this one under cost of sale. Dan yang ini di bawah current asset. Okay, itu tak ada masalah. Next, number 2. So, number 2 tadi apa? Let's go. Loan from Maju Bank was taken on 1st July. No interest has been paid on this loan. Okay, kalau kita tengok dalam kita punya trial balance, ada tak interest on loan? Daripada atas tadi, capital, bawah-bawah pergi ke bawah. Yang kita ada cuma interest on fixed deposit. Okay, itu bukanlah. Okay, so tak ada. Memang dia memang betul tak bayar lagi interest on loan dia. But we have that 10% loan from Maju Bank, 119,900. So ini adalah principal amount yang dia pinjam dengan bank tersebut. Percentage yang di depan ini adalah interest dia setahun. 10% setahun. So you need to calculate the interest. So dia ambil bila? Dia ambil 1st July. Account ni berakhir bila? December. Okay, so means that daripada 1st July sehingga 31st December, berapa bulan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. Fun kan? So nanti bila kita calculate, kita kena calculate hanya untuk 6 bulan sahaja. So we need to see, okay, berapa dia punya loan dia? 119. Okay, so buat kat sini lah working kita. So loan adalah 119,900 ringgit. So interest on loan is 10% times 119,900. So tadi kita kata diambil pada bulan Julai, jadi 6/12. Okay, betul. Berapa dapat tu? Sepatutnya kita mesti dapat 5,995. Betul? Betul. 5,995. Dia ada perputaran kalau perputaran tu bundakan lah. So 5,995. So 5,995 ni nak pergi ke mana? Nak hantar ke mana? Okay, first kita mesti hantar dia ke SOPL di dalam expenses. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kita kena hantar dia ke mana? Kita hantar dia ke SOFP. So ini apa? Sesuatu expenses kan? Interest ni adalah expenses. Tapi since dia belum bayar, so kita consider asset ke liability? Cuba recall balik. Satu expenses ke liability. Very good. Kita letak dalam current liability. Okay, so settle untuk bahagian nombor 2. Okay, next. Kita tengok, nombor 3. Okay, nombor 3. Depreciation is to be provided as follows. Okay. Short premises 10%. So on straight line method. Okay, kita buat satu dulu lah. So, first short term premises. Yeah. Depreciation on premise. Ramai orang tak tahu premise ni apa. Premise ni building lah. Bangunan. Premise. Premis perniagaan. Biasa kan dengar dalam surat khabar ke dalam television kan. Premis perniagaan dilakukan terbakar. Itulah dia.
short premises lah. Okay, so 10% on straight line method. Okay, so 10% on straight line method. Okay, so berapa dia punya cost dia short premises? Ke atas. Short premises is RM71,500. Okay, RM71,500. So the depreciation RM71,500 times 10%. And you get 7,150. Ambil yang 7150 dah calculate tadi, campur dengan accumulated depreciation dalam soalan, dalam try balance. So dalam try balance, accumulated depreciation dia adalah 14,300 kan. Bawah ni lah, ni, nampak ni, 14,300. So campurkan dia. Campur 14,300. So berapa dapat tu? Campurkan. 2,1,4,5. 50. Okay, so 2,1,450. So ini masuk dalam statement of financial position di dalam non current asset. Okay, done. Okay, next depreciation for requirement tadi 20%. Oh, 10%, sorry. 10% reducing balance method. Okay. So 10% reducing balance method. Okay, now let's calculate the depreciation. So depreciation for features and fitting. So first kita kena calculate dia punya carrying value dia dulu. So how can you calculate your carrying value? Nak ambil cost dia. Cost dia adalah, cost dia 48. Ni, 48,000 cost tolak dengan accumulated depreciation tahun lepas. 14,890. Okey, tolak. Oh. 48,000 minus 14,890 dan baru times dengan 10%. So berapa dapat ni? 3,311. 311. Perpuluhan kan? So bundakan. 311 je ambil. Okey. So tak payahlah ambil sen-sen tu. Right. So ini pun sama macam premise tadi. Hantar ke SOPL di dalam expenses. Okay. Now let's calculate the accumulated depreciation untuk tahun semasa. So tadi dah ada 3311 campur dengan accumulated depreciation tahun yang sebelumnya. Yang ni yang ditolakkan ni kan. Campur 148,201. Betul? Ini akan hantar ke SOFP dalam NCA. Okey. Dan right, then ada lagi. Ada motor vehicle pula. Okey, sambung kat bawah. Kalau I tak silap tadi dia 15% kan? Straight line method juga. 15% straight line method. Tu. 15% straight line method. Okey. So senang sajalah straight line method. So tengok motor vehicle punya cost. So ya, motor vehicle cost 15,000. Okay, so 15,000 kali je dah dengan 15%. 15,000. So depreciation 15% times 15,000. Dan sepatutnya dapat 2250 expenses. So just now you ada 2250. So campur dengan accumulated depreciation dalam soalan tadi I perasan 4,500 amount dia. So total you mesti dapat 675 non-current asset. Any question to ask, class? Do you have any questions?
Tak ada. Tak ada, boleh faham? Saya scroll ke atas sikit boleh? Atas sikit, atas Ah, sikit, atas sikit. Sini, dah. Bawah nombor 3. bawah nombor 3. Ni. Ni Ah, ke, betul? Betul. Okey. Right. So ada soalan test you kan macam ni. Minta you calculate depreciation, betul? So bila I maki soalan test you tu, ada yang boleh dapat jawapan penuh, ada yang tak dapat jawapan penuh. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Nampak sangat dia memang tak faham. Sebab I boleh tahulah, boleh agak lah. Aduh, kenapa dia jawab dalam macam tu? Keadaan macam tu. Saya yang bawah dia. Bawah dia. Okey. Okey dah. Thank you sir. Fine. Yang lain boleh faham? Okey, kita sambung ke soalan nombor 4. Addition information number 4. So addition information number 4 is about your accruals and prepayment. This one. Okay, so dia ada accruals on salary and wages, interest on fixed deposit, water and electricity, and then prepayment dia ada insurance and stationery. So ingat, mana-mana yang accrual tak kisahlah dia ada bawa income atau expenses, kena tambahkan. Accruals kena tambahkan. Kemudian prepayments, mana-mana yang prepayments sebab terlebih, jadi kena tolakkan. Okay, right. So kita akan settlekan satu persatu. Kita akan buat accruals dulu lah. Okay, so nombor 4. Kita ada accruals. So the first one adalah salary and wages. So I buat short form dia lah. Salary and wages. So as per TB, as per trial balance, kalau you tengok dalam salary and wages, sepatutnya you mesti dapat 4950. Ini dalam soalan lah. Okay, kemudian tadi addition information dia kata accrued sebanyak 1540. So accrued sebanyak 1650. So 1650. Jadi kita kena tambahkan dia. Okay. So amount yang sepatutnya you bayar untuk you punya salary adalah lakukan berapa tu? 6,600 kan? Yes. Okay, so amount 6600 plus amount accrued ini kita akan hantar expenses. Tadi kita dah tengok accrued expenses adalah, I laju sangat ke? Tak kot? Boleh kot? Tak. Okay. Okay, alright. Okay, next one adalah accruals on interest on fixed deposit. Okay. Interest on fixed deposit adalah income. Okay, adalah income. So as per TB, kalau you tengok dalam trial balance you, sepatutnya you mesti nampak ada interest on fixed deposit with HLB Bank. Amount dia adalah 1540. Okay. Itu dalam soalan. Kemudian dalam addition information dia kata interest on fixed deposit amount yang sama. 1540. So sepatutnya kita kena tambahkan dia. Ini ikutlah. Kita akan dapat 3080. Okay. So this 3080 kita akan use, and then the 1 times OFP di dalam sebab apa asset bukan liability. Why? Sebab apa? Sebab dia accrual income. Sebab dia adalah accrued income. Macam tadi masuk liability sebab dia adalah accrued expenses. Okay, sebab tu dia masuk dalam liability. Okay, good. Next one adalah water and electricity. Water and
electricity. Okay, so as per TB, water electricity sepatutnya you mesti jumpa 935. Okay, kemudian dia accrued. Nanti kalau tengok dalam accrued soalan dia, dia cukup 125. Jadi kita kena campurkan dia juga. Dia akan dapat 1060. Betul? 10, 345 campur 16. Dia bayar untuk belanja electricity dan water dia. Kita akan dapat the expenses. And then the one be again under carbon liability because this is accrued expenses. Okay, dapat? Dapat? Ada soalan? Ada soalan berkaitan dengan accruals ini? Boleh? Okay, tengok dulu. Kalau ada soalan apa-apa, just beritahu I. Okay, next kita pergi pada prepayments. Okay, let's go to prepayments. So the first prepayment is insurance on purchase. Okey, perhatikan nama insurance dia. Agak berbeza dengan insurance lain yang you pernah jumpa. Nama dia panjang. Insurance on purchase of goods. Nampak? Panjang nama dia. Okey. So as per TB, you sepatutnya boleh jumpa amount dia 1,100. Kemudian dia ada prepaid lebihan bayaran sebanyak RM190. So ini maksudnya you kena tahu 10. Betul? 9. So 910 dia bawa expenses. Can we put them 910 under expenses? Boleh ke? Betul ke kalau kita letak dia di dalam expenses? Class, is it correct if we put 910 insurance on purchase of good under expenses, under operating expenses lah maksud I? Boleh tak kita letak kat situ? Agak-agaknya. Alia, you letak kat mana ni? 910 ni? Expenses. Expenses, betul ke? Alah, saya tak tahu. Itu sebab I kata tadi, tengok ayat dia, nama insurans dia tak sama dengan insurans yang you pernah jumpa sebelum ni. Nama dia panjang, insurance on purchase of good. Nah, bila kita jumpa insurance on purchase of good macam ni, ini maksudnya kita kena letak dia di bawah cost of sale. Okey, Cost of bawah sale. cost of sale sekali dengan carriage inward. Letak sekali dengan carriage, kan lepas kita, bila kita nak naik, kita nak calculate cost of sale, ada opening inventory kan, kemudian kita campur dengan net purchase, kemudian kita campur dengan carriage inward dan campur juga dengan insurance on purchase of good ini. Oh, okay. Okey. Campurkan sekali dengan insurance on purchase of good. Kat situ kita letak. Jangan letak kat bawah. Kalau dia bagi nama dia insurance sahaja, dan baru boleh letak dekat expenses dekat bawah. Tapi sebab nama dia tu, I kata tadi, tengok nama dia lain, insurance on purchase of good. So purchase of good ni letaknya dekat cost of sale. Okey, kemudian yang 190 lebihan tadi nak hantar ke mana? Kita akan hantar ke SOFP di bawah current asset. Kenapa current asset? Sebab ini adalah prepaid expenses. Okay, dia expenses juga, tapi kita tak letak dia dalam operating expenses. Kita letak dia di dalam cost of sale. Right? Okay, kemudian satu lagi adalah stationery. Okay, stationery. So as per TB, kita
kita sepatutnya boleh jumpa stationery amount dia 1,100. Okay, kemudian dia ada prepaid. Prepaid dia 80. So tolak 80, so dia akan dapat 1,020. Betul kan? This 1020 kita akan hantar ke SOPL dalam expenses, dan 80 yang lebihan ini kita set. Kenapa current asset? Sebab ini adalah prepaid. Ni panjang dalam kerja ni buat ni. Sebab dia ada banyak kan, ada kelas. Have any questions so far? No. 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 Okay. Boleh? Okay, so kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5, included in the repair and maintenance is an amount of 450 paid for repair owner's private car. So apa benda ni sebenarnya ni? Dia kata apa? Dalam dia punya belanja repair and maintenance, okay, ada amount sebanyak RM450. Tapi amount ini diguna untuk bayar siapa? Untuk bayar apa? Untuk bayar owner's private car. Maksudnya dia bukan membelanjakan duit ini untuk perniagaan, tetapi guna untuk peribadi. So, bila guna untuk peribadi, apa transaksi yang kita kena buat sepatutnya? Drawing. Drawing. Okay. Itu adalah drawing. Jadi kita kena keluarkanlah daripada kita punya repair and maintenance. Okey, kita kena keluarkan daripada kita punya repair and maintenance. Okay, so kalau you nampak dekat dalam punya repair and maintenance ada berapa amount dia as per TB. Ni amount dia 14885. 148. Okay, so tolak 450 daripada sini. Itu yang pertama. Okay, keluarkan sebab dah termasuk dalam 185 ni dah termasuk 450 bayar untuk owner tu punya private car repair. Okay, so kena keluarkan daripada 1485. So itu yang pertama. Yang kedua, so tadi kata drawings kan. So ini tu say dalam 1595. Nampak tak drawings ni? 1595. 1595 ni belum masuk lagi 450 tadi. So kena campurkan. So as a conclusion, apa yang you kena buat adalah repair and maintenance tolak 4,5. Drawings tambah 4,5. Okay, dapat? Kita buat kita ni working kat sini lah supaya semua boleh nampak. Okay, so nombor 5 tadi. So first repair and maintenance. So as per TV tadi adalah 1485. So adjustment ni adalah kita kena tolakkan dia. So you akan dapat 1 035. So ini hantar ke SOPL dalam account. Kemudian ada drawings. Okay, drawings. Dalam dia punya trial balance tadi kita nampak 1595. So, kena campurkan dengan 4,5 because ini adalah drawings yang 045. Okey. So 2045 akan hantar ke statement of financial position di dalam owner's equity. Okey. Dan itu je adjustment dia. Okey, 4. Boleh? Boleh faham? Okey. Kemudian nombor 6. Nombor 6. Okey, so kita tengok apa informasi yang kita ada. First of all, okey, baca dulu. One of the customer was declared BDWO. So BDWO adalah 420 dan allowance for the product view adalah 6% untuk tahun tersebut. Okey. Dan dalam trial sebelumnya, nampak ni 1 ayat 1 ada 1650. Jadi 1650 ini adalah balance CD. So I dah tengok dah soalan test you. Memang majority tak boleh nak jawab. Tak ramai lah boleh score dekat soalan allowance for the full debt ni.
Ada benda yang dia terlupa. Ada tu yang hampir betul tapi ada satu benda yang dia terlupa nak buat. Ada tu memang tak dapat langsung. Tak apa benda kau meripik dalam tu aku pun tak tahu. Main tulis je. Tak apa benda dia calculate I pun tak tahu. Okay, so again, I tunjukkan lagi sekali ya. Hopefully tak berlaku lagi lah kesilapan yang sama seperti mana yang you buat dalam test. Okay. So, bila dapat kata adjustment macam ni, so first of all kita kena tahu adalah okay, berapa you punya account receivable as per TB. Okay, account receivable as per TB, as per trial balance. Tengok account receivable you as per TB, you mesti dapat jumpa trade receivable lah. Account receivable, trade receivable sama ya. Tengok atas sekali you akan nampak 40920. Itu adalah account receivable yang as per TB 40920. Okey. Kemudian Tolak. you kena cari net account receivable. Net account receivable maksudnya apa? Kena tolak dengan bad debt written off. Okay, your account receivable as per TB tu okay, tolak dengan the new bad debt written off. So berapa tadi bad debt written off you? Dalam soalan additional information nombor 6, 420 kan? So tolaklah. Dia akan dapat 40,500. Betul? Okay, so ini adalah you punya net account receivable. So nilai 4 position di bawah current asset. Tempat you letakkan you punya receivable lah. Okay, 40,000. Jangan masukkan 49,920 ni. 40,500 ni you masukkan. Okay. Itu settle. Kemudian kita nak calculate you punya allowance for doubtful debt CD. Okay, allowance for doubtful debt CD. So macam mana nak calculate? Ingat tak formula dia? Formulanya adalah net account receivable you time dengan dia punya percentage. Okay, berapa net account receivable tadi dah calculate? 40,500. 6%. 6%. Berapa you dapat ni? Berapa dapat? Tolong calculatekan untuk I, please. Berapa dapat? 2430. Berjanggut lah yang tunggu jawapan you now. Berapa ni? 2430. Good. Okay, so 2430. So ini adalah balance CD. Okay, balance CD. Okay, kemudian kita nak kena buat apa? The next step adalah kita nak tahu sama ada you okay, thank you. So the next step kita nak kena buat apa? Kita nak kena tahu sama ada dia ada increase ataupun decrease kan in EFDD. Dia naik ataupun turun. Kenapa kita kena tahu sama ada dia naik ataupun turun? Sebab sifat dia berbeza. Bila dia naik, dia akan jadi expenses. Bila dia turun, dia akan jadi income. Okey, ingat tak formula yang I dah bagi? Apa formula I? CD campur dengan BDWO tolak BD. Betul? Kan? Okey, so ni adalah formula dia. Okay. So masukkan nilai-nilai ni semua ada. CD ada tak? Ni CD, nampak ni 2430 dah calculate dah tadi. BDWO ada tak? Ni BDWO tadi kosong. So campur 420. Okey. Wrote down balance BD. Ada tak balance BD? Ada BD dalam soalan. 1650. Dalam trial balance. Tengok dekat trial balance tu. Okey. So totalkan berapa dapat tu? Dapat positif ke negatif?
Positif. Positif. Positif berapa? 1,200. $1,200 positif. So bila positif ini adalah expenses. So kita akan letak dalam SOPF expenses. Okey. Nilai 2430 yang you dah calculate tadi ni, allowance product food that carried down, ini hantar ke mana? Ini hantar ke SOFP di dalam current asset. Nilai 1,200 kena F di dalam dapat. Any question so far? Especially on this allowance product that. Ada soalan tak? Sebab bila I tengok soalan test tu, kan ada satu soalan pasal ni. Memang I can memang tak ramai yang score full mark dekat soalan ni. Soalan allowance product that ni. Yang lain semua tak merepek apa saya pun tak tahu. Saya tak faham. Apa dia? Saya tak faham. Tak faham apa? Tapi saya tak tahu tanya macam mana. Macam mana tu? Tak faham tapi tak tahu. Okey, apa yang you tak faham? So, saya tak tahu. Okey, tak apa yang tak faham. Apa yang you tak faham? Kenapa dia berkait dengan account receivable? Kenapa dia berkait dengan apa benda yang berkait dengan allowance tadi tu? Allowance for full debt tu. Kenapa dia berkait dengan receivable? Is it your question, Alia? Okay. Now, kenapa allowance for full debt berkait dengan receivable? Okay. I pernah bagi tahu sebelum ni masih kita punya chapter ini. Okay. Customer kita kadang-kadang ada satu situasi yang mana dia lihat bayar. Lambat dia bayar, dia delay tau, dia punya nak pembayaran hutang tu dia delay. So bila dia delay akan kacau lah kita punya amount receivable kita. Sebab kita kena tahu receivable itu letak kat mana. Account receivable letaknya di dalam current asset. Dan current asset kita kena tahu apa maksud current asset. Maksud current asset adalah aset yang boleh berubah bentuk menjadi bentuk-bentuk yang lain dalam masa kurang daripada 12 bulan. Okey, contohnya macam cash and bank. Cash and bank memang kita boleh ubah kepada bentuk-bentuk lain dalam masa less than 12 months. Contohnya katakanlah I bagi you duit Alia, RM50 sekarang ni. Malam kan I tanya balik, apa you buat dengan RM50 yang I bagi tadi? Apa jawapan you agaknya? Sir dah beli makanan. Sir dah beli Grab food. Betul, sir dah beli top up, beli dah internet data dah habis. Nampak tak? Means that duit cash tu boleh berubah bagi benda-benda lain. Sebab itu cash dan bank letaknya di dalam current asset. Now, sama juga dengan receivable. Receivable kita letak di dalam current asset. Sebab apa? Sebab kita assume customer itu later on dia akan bayar hutang kita. Betul tak? Receivable ni siapa? Receivable adalah pelanggan kita yang berhutang dengan kita. Maksudnya ada duit kita dengan dia. Okay. Betul? Betul. Dia kena langsaikan hutang dia kepada kita dalam masa kurang daripada 12 bulan. Okey, itu cerita pasal receivable. Nah, macam mana dia boleh dikaitkan dengan allowance for doubtful debt? Now, setiap tahun memang dikendaki oleh standard, accounting standard yang mana dia mengatakan setiap perniagaan kena buat satu pengeluaran daripada total receivable dia. Dia kena assume berapa ramai customer dia daripada total receivable tersebut akan liat nak bayar, akan lambat bayar. You tak tahu siapa because you ada ramai customer. Dalam keadaan sebenar kan you ada ramai customer you berdikit-dikit. Kalau you list down customer you berdikit-dikit, tapi you tak boleh pinpoint customer ni tak boleh bayar, customer ni lambat bayar. Tak boleh because you tak tahu siapa yang akan bayar lambat, siapa yang akan bayar cepat. Berbeza dengan bad debt written off. Now bad debt written off ni apa? Bad debt written off ni adalah hutang yang memang dah tak boleh nak kutip. Memang you tahu dia memang tak boleh nak kutip. Apa sebab kena bad debt written off ni? Ada dua je. Yang pertama adalah bila customer itu dah meninggal dan tak ada waris untuk langsaikan hutang dia. Jadi hutang customer yang dah meninggal itu kita hapuskan, kita tutup buku. Tak payah minta lah, kita halalkan sahaja. Satu. Yang kedua, bila mana customer kita tu tak meninggal, hidup, tapi dia dijatuhkan hukuman bankruptcy oleh mahkamah. So bila seseorang dia consider sebagai muflis atau bankrupt, dia memang tak boleh nak bayar hutang dia. You ugut lah dia, letak pisau kat leher dia, dia tadah je, tak kisahlah kau buatlah apa pun. Sebab dia memang tak ada duit. So you tahu tak orang tu tak ada duit? Yes, you tahu. Memang you tahu. That's why dia kata itu sebagai bad debt written off. You boleh tolak siap-siap daripada
account receivable. That's why masa kita calculate tadi, you perasan tak? I tolak bad debt return of 420 itu daripada you punya total account Account receivable. receivable. Oh, Kan? okay, Tolak okay. siap-siap. Nampak? Sebab you tahu yang tu memang tak boleh nak bayar langsung. So buangkan dia. Buat apa simpan dalam receivable? Yang you simpan dalam receivable ni adalah customer yang boleh bayar sahaja. Yang tak boleh bayar, buang. Understand? Okay. Faham. Kemudian allowance for debt. Now, kat mana kaitan allowance for debt? Allowance for debt ni adalah sebahagian daripada customer yang tak mampu nak bayar tapi you tak tahu siapa. Nampak tak? Okay. Okay. So, dalam situasi perniagaan ini, dia kata apa? Dia kata dia provide 6%. 6% daripada total receivable dia assume mungkin orang itu tak mampu nak bayar. Mungkin hutang itu susah nak kutip. Tapi dia tak tahu siapa. Tahu, dia tak boleh nak pinpoint because dia tak tahu siapa. Jadi dia assume mungkin dalam total ni 6% cukup boleh buat aku boleh kutip. Atau 6% ni aku akan lambat nak kutip. Contohnya. Oh, okay. For example, katalah you ada perniagaan kan Alia. Okay, kawan-kawan lain adalah semua adalah pelanggan you. Okay. So katalah total hutang kawan-kawan kepada you sebagai peniaga adalah lebih kurang dalam RM100,000. Semualah Azim lah, siapa lagi dalam kelas ni, semua hutang dengan you ni kan. Fika, Yus, Danish, semua hutang dengan you. Sebab semua beli produk dengan you. Okay, fine. Tapi dalam ramai-ramai tu, you tak tahu siapa yang akan lambat bayar. Entah Danish ke, entah Hazim ke, entah Miza ke, entah Nadia ke, you tak tahu. Jadi apa you buat, you assume okay, maybe dalam ramai ni mungkin dalam 5 orang kot akan lambat bayar. Tapi aku tak tahu siapa. Tapi tak apalah, aku ketepikan 5 orang ini. Alright. Amount dia lah, bukan orang tu. Amount dia. Masa tu, macam tu lah maksud dia. Okay, faham. Faham? Sebab itulah kaitannya receivable dengan allowance for doubtful debt tadi. So setiap tahun dia ketepikan 6%. So 6% tu, so kalau you tengok dekat dalam SOFP nanti, bila you tengok dengan you punya statement of financial position, kan you akan perasan receivable ditolak dengan allowance for doubtful debt. Perasan tak? Kalau tengok format dalam chapter 7 kan, bila kita masukkan you punya receivable dalam current asset, you akan nampak account receivable yang net, bawah tu dia tolak apa? Dia tolak allowance for doubtful debt. Maksudnya dia dah keluarkan lah, dia ketepikan sedikit. Itulah yang 6% yang you dah ketepikan. You assume ini mungkin lambat nak bayar. You ketepikan aja. Begitu. Okay, bukan dia tak nak bayar, dia cuma mungkin dia lambat bayar, tapi dia akan bayar kemudian hari. Itu kaitan dia allowance for doubtful debt. Okay, dapat? Dapat. Okay, good. Alright, lagi soalan lain? Okay, faham. Terima kasih. Faham Okay. Right, now. So, I takkan tunjuklah SOPL, SOFP tu dalam full set. I akan bagi jawapan. Siap-siap. Okay, sekejap I terus present yang word tadi. Kita ada berapa banyak masa tu? Lagi seminit lagi. Tak apa, I habiskan SOPL dan SOP dulu lah. Yang ratio tu nanti kan, I cuba buat record video dan I share dengan you. Kita habiskan yang ini. Sekejap Okay, boleh nampak kan? Okay, so ini adalah jawapan dia. So bila you prepare SOPL dan SOFP untuk K-RAM Enterprise ni, you mesti dapat jawapan-jawapan berikut. Okay, yang pertama adalah you punya net profit. Okay, I bagi net profit ni. Net profit. So net profit dia, you mesti dapat RM 3124. Okay, itu adalah net profit dia. You mesti dapat 3124. Okay, kemudian sekejapnya you punya gross profit. Okay, sekejap. Sebab dalam I punya jawapan ni, dia menggunakan format yang lama. So I kena calculate semua sekejap ya.
So you mesti dapat gross profit mesti dapat 41820. Okay, 41820. Sekejap, ada aku check balik. Betul tak? Betul, 41820. 41. Tapi kalau tak dapat gross profit ni, dapat net profit ni, okey lah, betul lah ni. Sebab I punya ni, format jawapan I ni, dia punya discount allowed dia letak dekat expenses. Discount received dia letak dalam other income. Kita belajar discount allowed dekat atas kan, dekat sales. Discount received dalam cost of sale. So I tak boleh nak bagi jawapan yang I ada ni. Sebab dia tak follow format yang baru. So I main corak-corak ni tadi. Tapi kalau you tak dapat gross profit ni, it's okay. Yang penting net profit ni mesti dapat 3124 yang ni lah. Okay, kemudian you punya balancing figure. Balancing figure tu maksudnya you punya nilai SOFP dan ni lah SOFP you. Okay, you punya balancing figure. Nak balance ke tak kan you punya SOFP tu. Okay, ni dalam SOFP lah. So, you mesti dapat 268268999. Okay. Alright. So dapat? Boleh ya? Okay. So you all nak jawapan sekali untuk March 17 tak? Untuk ratio question 4. Untuk ratio question 4 tu. Nak I bagi jawapan sekali? Nak. Okay. Pantang offer. Nak saja. Cuba kata, tak apa sir, kami boleh cari dulu, kemudian kami akan refer balik sir. Tak pernah I dengar macam tu. Mesti nak je, kalau nak bagi jawapan ni mesti nak je. Okay, net profit margin 7.77. Okay, 7.77. Kemudian nombor 2, dia minta inventory turnover ratio, you mesti dapat 6.95 times. Okay, nombor 3 adalah current ratio, you must get 1.15 to 1. Ada acid test ratio, you mesti dapat cost average collection period. You mesti dapat 8 masalah lah, komen boleh tengok daripada slide. Boleh? Okay. Semua dapat kelas? Dapat. So kalau anda kata you dah calculate ratio tapi tak dapat jawapan seperti apa yang I bagi, and then inform me. Nanti I bagi tahu macam mana. Sebab tak sempat ni, dah pukul 4 dah. Okay? Right? Okay. Ada soalan apa-apa lagi nak tanya? Don't forget your quiz is on Monday.